Sebut sahaja ikan bilis, kerangupan ikan kecil ini sudah membuka selera. Ada yang menjadikannya sebagai perencah, digoreng sambal, malah tidak kurang pula yang menggunakannya sebagai bahan perasa. Apakah kebaikannya? Ikan bilis ni bagus untuk jantung dan macam-macam lagi lah. Khasiat dia, tapi kita tak digalakkan makan selalulah. Ikan bilis ini mengandungi protein yang boleh menguatkan tubuh badan kita. Ikan bilis ini adalah seperti ikan-ikan yang lain dan juga alternatif daging tanpa lemak yang kaya dengan sumber protein dan juga kalsium. Ikan bilis walaupun saiz dia kecil tapi dia sangat baik untuk kesihatan jantung, gigi dan tulang disebabkan oleh kalsium dan zat-zat yang lain. Dia datang dari laut, mudah untuk kita makan, mudah untuk dimasak dan dia tahan lebih lama kalau disimpan. Baik untuk ibu mengandung, sebab kan kalau ibu mengandung ni kan, diorang kena pastikan diorang punya hemoglobin tu lepas standard untuk ibu mengandung. Jika dahulu ikan bilis boleh dikatakan lauk yang murah, namun di atas permintaan ramai, harganya semakin melonjak tinggi. Benarkah ikan bilis mempunyai khasiat seperti yang diperkatakan? Dan adakah ia memudaratkan jika diambil secara berlebih-lebihan? Meskipun bersaiz kecil, hasil laut ini mempunyai keenakannya tersendiri. Itu dia, meskipun bersaiz kecil Hawa, tetapi ia mempunyai keenakannya yang tersendiri. Dan kalau kita cakap ataupun melalui pembacaan kita kan, kalau kita lihat ikan bilis ni ada terdapat pelbagai juga khasiat ataupun kebaikannya. Tetapi kalau diambil secara berlebihan juga, mungkin ada boleh mendatangkan mudarat kepada diri kita. Ini kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini, bagi penggemar ikan bilis ataupun yang tak suka makan ikan bilis, hari ini mungkin boleh membantu anda untuk mengetahui tentang apakah khasiat dan juga keenakan serta keunikan resepi ikan bilis ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan untuk menerangkan dengan lebih jelas, bersama kita di dalam talian ketika ini iaitu Nur Shakila Pingi, iaitu pegawai pemakanan dari KPJ Ampang Puteri Specialist. Hello, Assalamualaikum Puan Shakila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Shakila? Alhamdulillah sihat. Okey, Shakila, tadi kita dah pun dengarkan sedikit laporan ringkas yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita pada hari ini. Mungkin Shakila boleh kongsikanlah juga, kalau kita cakap tentang ikan bilis ni, apakah sebenarnya kebaikan ataupun apa pula sebenarnya keburukan kalau kita mengambil secara berlebihan? Kalau boleh dikongsikan secara ringkasnya dahulu kepada penonton-penonton wanita hari ini. Okey, ikan bilis sebenarnya sejenis ikan yang mana memang kaya dengan protein, kalsium dan juga omega 3. Juga zat besi lah jika diambil secara segar. Tapi apabila telah dikeringkan, jumlah ada penambahan mineral segi sodium pula lah, yang mana boleh menaikkan tekanan darah lah, yang mana tidak sesuai diambil secara berlebihan. Okey, tak boleh ambil secara berlebihan. Tetapi kalau saiz ikan bilis ni kan kecil-kecil, terutamanya kalau dalam sambal ke, kalau digoreng ke kan, ambil sikit-sikit sebenarnya jadi lagi banyak. Boleh tak kalau kita nak tahu portion banyak mana yang sesuai untuk kita makan sekali makan? Banyak mana tu? Lebih kurang untuk yang kita kata untuk cawan kecil tu, pickup tu, lebih kurang 1/3 hingga 2/3 cawan sahaja. Okey, Shakila, mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita, ikan bilis ni sebenarnya boleh dikatakan setiap rumah, kalau orang kita ni mungkin ada ikan bilis, sebabnya nak dijadikan bahan perencah ke, ataupun dijadikan ikan bilis goreng ke. Kalau macam saya kat rumah, mesti ada ikan bilis yang dah siap-siap goreng tu, nak makan dengan nasi goreng ke, nak makan dengan nasi putih ke, lagi-lagi menjelang bulan puasa nanti kan. Tetapi dari segi khasiatnya, kalau boleh kita kongsikan juga, kalau kita lihat tadi tinggi juga dengan vitamin A, ada juga tinggi dengan kalsiumnya. Tetapi boleh tak kalau kita kongsikan dari segi khasiat-khasiat yang terkandung di dalam ikan bilis ini dahulu? Okey, untuk ikan bilis, untuk protein memang sumber protein lah yang mana perlu untuk penumbuhan sel baru. Untuk kalsium untuk gigi dan tulang. Cuma ikan bilis yang dikeringkan yang tidak sesuai ialah jumlah protein akan berkurangan bila proses pengeringan dilakukan. Okey, begitu juga dengan omega 3 yang ada lah, dia akan berkurangan semasa proses pengeringan dilakukan. So pengambilan secara sederhana tu, maksud saya
jika nak makan macam sambal macam tu, hanya satu sudu besar sahaja dan bukan setiap hari lah. Alamak. Okay. Tapi boleh tak nak tanya juga, kadang-kadang ada orang kata bagi mereka yang mengalami masalah gout dan sebagainya ni, tak boleh nak ambil ikan bilis ni. Tapi sedangkan kadang-kadang kita ni kalau ambil ikan bilis tak mungkin kita ambil satu sudu kan. Kita ambil macam satu genggam. Jadi bagi mereka yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu ni, adakah dibolehkan mengambil ikan bilis ni ataupun mungkin ada jumlah sederhana yang boleh dimakan oleh mereka? Okey, sebenarnya ada 3 golongan yang kita tak galakkan mengambil ikan bilis. Yang pertama, betul mereka yang mempunyai gout kerana ikan bilis mempunyai purin yang tinggi lah. Yang kedua, mereka yang mempunyai penyakit darah tinggi kerana kandungan garam yang tinggi. Dan yang ketiga, untuk mereka yang ada high kolesterol. Tapi ini bergantung cara ikan bilis tu dimasak. Sekiranya hanya sebagai bahan rencah, tiada masalah. Tapi untuk high cholesterol, sekiranya digoreng, masak sambal, masak kicap, kita tak galakkan. Tapi sentiasa boleh buat pengurangan, pengubahsuaian. Contohnya masak ikan bilis dalam air fryer ataupun gunakan minyak sedikit sahaja, boleh. Cara itu lebih menyihatkan dan lebih baik. Baik, Puan Shakila, bagaimana pula dengan kanak-kanak? Seawal usia berapa boleh mereka makan ikan bilis ni, Puan? Ikan bilis sekiranya untuk kanak-kanak bawah 2 tahun, selalunya kita memang galakkan perlulah dibersih dan direndamkan beberapa kali untuk membuang sebanyak sodium yang boleh. Tapi untuk lebih daripada 2 tahun, mengambil saya sederhana lah. Macam saya kata, satu sudu besar dah cukup. Cuma dia bukan pengganti protein yang baik lah. Maksudnya masih perlu makan ikan biasa, boleh makan ayam, masih perlu makan. Okey. Puan Shakila, kalau boleh dikongsikan juga melalui pembacaan, kalau boleh dibetulkan kalau saya salah, katanya kalau memakan ikan bilis yang tidak dibuang kepala ataupun isi perutnya juga mempunyai kandungan kolesterol yang lebih tinggi. Sebab kadang-kadang ada juga dalam kalangan kita ni memang suka makan ikan bilis hitam tu kan, memang ada kepala, memang ada isi perutnya tak dibuang. Itu lagi sedap lagi kalau kita tumis dengan cili padi dan juga bawang. Jadi sejauh mana kebenarannya ini, ikan bilis yang tidak dibuang kepala dan juga kulit ini boleh mendatangkan lebih banyak kemudaratan sebenarnya? Yang tu betul sebab bahagian kepalanya dan bahagian isinya memang lebih tinggi kolesterol lah. So lebih baik dibuang daripada diambil bersama lah. Yang tu memang betul. Okey, baiklah. Mungkin secara ringkas boleh Puan Shakila kongsikan juga kepada penonton kan tentang kebaikan ikan bilis ni juga, terutamanya dalam harian dan dalam masa yang sama kena berpada-pada juga supaya tidak mendatangkan apa-apa mudarat kepada mereka. Okey, ikan bilis cara yang dipraktikkan, yang pertama perlu dicuci bersih. Yang kedua perlu direndam dan dibilas beberapa kali. Dan selalunya kita galakkan ikan bilis digunakan sebagai rencah makanan lah. Contohnya goreng sayur, letak ikan bilis, atau masak nasi goreng, letak ikan bilis. Cuba elakkan yang perlukan penggunaan minyak yang banyak. Yang tu yang penting. Puan Shakila, mungkin nak tanya juga satu lagi soalan. Kalau dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu kan khususnya, kebiasaannya bagi mereka yang dalam pantang ni, ikan bilis ni antara salah satu menu yang cukup popular. Jadi pengambilan ikan bilis hari-hari dimakan bersama dengan lada hitam dan sebagainya ini, adakah dibolehkan ataupun sebenarnya perlu ada jumlah yang ditetapkan bagi mengelakkan daripada berlakunya masalah-masalah yang kita tidak mahu di masa hadapan, Puan Shakila? Macam saya kata tadi, selepas bersalin sangat penting untuk makan jumlah protein yang cukup untuk make sure luka cepat elok. So ikan bilis boleh sebagai perasa sahaja tapi bukan sumber protein utama. Maksudnya mungkin satu sudu ikan bilis sahaja, kemudian perlu ada sumber ikan yang lebih high quality lah, ikan tenggiri, ikan cecaru ke, ikan perlu segar, ada sekali dia sebagai bahan perasa sahaja. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Puan Shakila atas perkongsian. Semoga memberi manfaat kepada semua penonton dan juga kami pada hari ini. Terima kasih Puan Shakila. Sama. Okey, sebenarnya kami dah kongsikan kepada anda sedikit maklumat berkaitan tentang khasiat dan juga kemudaratannya kalau diambil secara berlebihan tentang ikan bilis ini. Tapi jangan risau, kami juga nak kongsikan kepada anda beberapa menu, bukan saja menu yang popular di Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa yang menggunakan ikan bilis ini. Tapi sebelum kita nak dengarkan dan nak tahu apakah menu-menu tersebut, apa kata kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Silakan.
Untuk menu ikan bilis yang saya paling suka tentunya ialah sambal ikan bilis. Lagi-lagi kalau makan dengan nasi lemak. Lepas tu kita kalau masak dengan tempe pun okey juga. Sedap. Selalunya ikan bilis ni orang buat sambal petai, sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis kerana ia sangat sedap. Ia boleh membuka selera kita untuk makan berkali-kali. Ikan bilis sambal tumis. Kalau kita masak lemak, kita letak sikit. Jadikan rasa tu. Nasi lemak ikan bilis. Tambah-tambah ikan bilis yang digoreng rangup tu dia makan sangat sedap. Buat lapar je dengar tadi ada cakap ikan bilis makan dengan sambal petai. Dah tengah hari ni semua lapar lah. Tapi mungkin boleh dijadikan idea juga kepada anda resepi-resepi yang akan dikongsikan sebentar lagi. Oleh itu, pada hari ini kita juga bersama dengan Chef Qayyum Irwanzi Alwi iaitu pemilik Japanese Kitchen. Hello, Assalamualaikum Chef Qayyum. Waalaikumsalam. Annyeonghaseyo. How was it? Annyeonghaseyo. Sihat Alhamdulillah. Pastinya ramai juga yang dah dapat agak apa resepi nak dikongsikan pada hari ini. Ikan bilis masakan Korea. Oleh itu, Chef Qayyum boleh terus kongsikan mengenai Muichi Bokkeum ni. Betul ke saya sebut? Betul. Molchi Bokkeum. Sebelum tu, cuba awak teka. Molchi tu apa? Ikan bilis. Benar. Bokkeum apa dia? Okey, Bokkeum tu apa pula? Stir fry ataupun goreng kilas. Okey. Baik Chef, boleh kongsikan tak tentang istimewanya Muichi Bokkeum ni? Molchi Bokkeum, betul. Kalau hawa peminat K-drama, K-pop, Molchi Bokkeum ni sangat famous dekat semua drama. Kalau orang tengok dekat Banchan ataupun side dish Korea, kalau makan kimchi ke apa kan, mesti ada Molchi Bokkeum ni. Sebab apa? Dia akan makan dengan main course diorang lah. Dan nak buat ni sangat senang sebab saya pun memang peminat Molchi Bokkeum ni. Memang sangat sedap. Orang kata simpan lama pun masih rangup. So jom, kita tengok apakah cara-cara nak masak dia, boleh? Okey, teruskan Chef Qayyum. Okey, kalau penonton dapat lihat dekat skrin ke video untuk cara masaknya, bahan-bahannya cukup mudah. Kita perlukan ikan bilis yang kecil, jangan yang besar sebab kalau besar dia kurang garing. Pastikan yang kecil ataupun medium size. So nampak kat skrin kan? Ada bawang putih yang dicincang halus. Kemudian kita juga ada sedikit madu untuk perasakan manis. Tak ada madu, pakai corn syrup pun boleh. Kita ada gula perang ataupun gula merah, dua-dua boleh. Sedikit minyak bijan ni paling penting. Korea memang kena pakai minyak bijan. Dan sedikit air untuk orang kata basah-basahkan dia lah kan. Dan untuk hiasan kita pakai bijan yang telah pun disanggat. Okay, caranya cukup mudah. Pertama sekali, goreng ikan bilis kita. Jangan terlalu banyak sangat minyak. Just orang kata cukup-cukup je. Tumis bawang putih dan terus masukkan ikan bilis yang sudah ditus. Pastikan ikan bilis kalau dah basuh, keringkan terlebih dahulu. Barulah rangup, barulah garing. Sedap nak makan, simpan lama pun boleh tahan. Lebih kurang 1 minit 2 minit kita dah goreng ikan bilis kita. Biarkan seketika. Make sure minyak jangan terlalu banyak. Kita tepikan sedikit ikan bilis tu. Masukkan madu, lebih kurang 2 sudu madu. Dan masukkan juga gula pasir atau gula merah. Sesudu je. Kalau banyak sangat manis sangat tak sedap pula kan. Dan kemudian kita biarkan sekejap. Masukkan pula minyak bijan. Campak. Dah siap menu Korea kita kan. Senang mudah kan? Mudah saja. Dalam berapa minit agak-agak Chef Qayyum boleh siap masakan ni? Tak sampai 3 minit. Kita goreng banyak, boleh simpan lama. Betul lah. Kita kacau. Biarkan dia pekat, likat. Dan tambah air kan. Biarkan sekejap. Dah siap. Kalau nak lagi sedap hawa, tambahlah kacang boleh. Nak tambahkan bijan sikit boleh. Tak ada masalah. Untuk pisang. Nak buat tempe pun boleh. Kalau nak jawab Melayu kan, tempe sikit pun tak ada masalah. Wah. Ini kan Chef Qayyum. Biasanya kalau masyarakat Korea akan makan dengan daging ataupun dengan kimchi dan sebagainya. Sesuai dimakan dengan apa lagi Chef Qayyum? Hidangan kita nak makan dengan nasi boleh, tak ada masalah. Nak makan dengan mi goreng boleh, bihun goreng. Orang kata ni macam pelengkap rasa. Dia masing-masing manis-manis cukup rasa lah. Kalau dia tak pedas tapi dia melengkapi rasa manis dan masin. Orang kata memang nak ratah macam tu pun dah cukup sedap. Kecoh video ni. Seronok saya dengar perkongsian tu. Memang cukup mudah, sesuai terutamanya untuk mereka yang bujang. Kita ada lagi resepi yang seterusnya ya Chef Qayyum. Kita ada pasta aglio olio bunga kantan dan bilis. Boleh kongsikan
Resepinya. Kalau biasanya makan nasi goreng kampung, nasi goreng yang pakai ikan bilis. Hari ini saya kongsikan menu yang cukup mudah, cukup simple. Pasta aglio olio. Yang istimewanya ada bunga kantan, ada daun kesum, ada cili api dan juga watak utama kita ikan bilis. Tengok gambar pun dah kecoh, Elio dah pedas-pedas kan. Ini masakan fusion lah, dia masakan fusion. barat yang dimelayukan. Betul. Bahan-bahan cukup mudah, ikan bilis yang dah digoreng, minyak olive minyak olive zaitun, tak apa, dia sihat, jangan risau. Bawang putih yang dah dicincang, cendawan shiitake yang telah kita potong nipis halus. Cili api kau suka pedas, letak banyak pun tak apa. Cili api ni saya memang suka pedas, orang negeri Sembilan. Awak suka pedas ke? Suka, wajib. Tambah kat cili flake pun ada. Kita ambil bunga kantan yang telah dihiris, daun kesum yang segar pun tak apa, yang frozen pun tak apa, mana-mana tak kisah, dua-dua boleh. And then kita letak juga sedikit pasta, lebih kurang seorang makan lah ni kan, satu mangkuk. Tak susah pun kan. Cara-caranya, ni hiasan dia, perasa dia, lada hitam, sedikit garam. Kalau tak suka masin, tak garam lah, dah cukup lah kan. Cara-caranya, pakai minyak bijan, tuang lebih pun tak apa sebab dia minyak yang sihat. Kita goreng ikan bilis kita terlebih dahulu, biar orang kata betul-betul garing lah. Kalau tak garing kan orang kata macam kenyal nak makan pun susah melekat gigi kan. Kan. So biarkan seketika, kita masak sampai betul-betul golden brown, dah garing. Kita asingkan dulu ya. Minyak. Asingkan betul. Jangan terletak nanti dia hangit lah kan. Kan. Kita asingkan biar dia toast minyak kejap. So kuali yang sama, minyak olive oil juga. Kita tumis bawang putih, sedikit cili flake Thailand. Thailand ni pedas sikit dia punya cili flake. Ni kita letak cendawan yang telah dihiris. Kita biar dia masak sampai lunyai kejap. Masukkan cili api, nak pedas kata tadi letak lebih pun tak apa, tak ada masalah. Kemudian bahan rahsia kita, masukkan orang kata bunga kantan dan daun kesum. Ini memang rare dalam pasta letak bunga kantan dengan daun kesum memang rare tapi memang sedap. Mesti ada rasa masam-masam sikit ya. Tak ada. Dia rasa pedas-pedas. Pedas-pedas. Okey. Ya. Hawa kena try ni, Hawa kena masak rumah nanti. Letakkan sedikit air, biarkan dia masak sebati, semua lebih kurang 1 minit, 20 lebih. Kita biarkan kejap, masukkan pasta kita. Kemudian kita perasakan, letak lada hitam sikit, letak garam sikit. Tak payah banyak lah sebab ikan bilis dah masin kan. So kita kurangkan garam kat masakan kita. Dan air sekali, kita taburlah ikan bilis kita sebagai rencah utama, watak utama kita pada hari ini. Hero kita pada hari ini, ikan bilis. Ya, betul. Benar. So, kita hidas pinggan. Untuk mencantikkannya, taburlah sikit dengan daun parsley ke, tak pun daun kesum pun boleh, nak tak daun limau purut sikit pun boleh. Fusion kan, tak kisahlah mana-mana daun pun boleh untuk melengkapi hidangan kita. So inilah dia 2 menu sihat yang cukup mudah, cukup senang dan semua orang boleh masak, tak kira usia kan. Betul tak? Betul, setuju. Saya pun tak sabar nak cuba dekat rumah nanti. Baiklah, terima kasih Chef Qayyum atas perkongsian dan harapnya memberi inspirasi kepada penonton kita pada hari ini. Boleh kongsikan Instagram ataupun Facebook? Instagram saya Qayyum Irwanzi, Instagram kedai saya Chef Penim's Kitchen. Kami beroperasi di Putrajaya dan Subang. So menu Korea, menu Western, semua ada untuk anda semua. Kamu sahamida. Okey, sahamida. Okey, terima kasih Chef Qayyum. Waalaikumsalam. Baiklah, saya bukan keseorangan hari ini bersama tamu nak kongsikan menu masakan. Fiza dekat sana juga ingin kongsikan bersama anda menu tradisional yang wajib ada. Silakan Miza. Itu dia Hawa. Teruja kan dengan Chef Qayyum tu tadi, bukan saja berbakat dalam memasak, boleh cakap nogori, suka makan pedas, tapi juga berbakat untuk bercakap bahasa Korea kerana pernah bekerja di sana. Okey, hari ini kami nak kongsikan kepada anda juga antara menu wajib adalah. Kadang-kadang kalau orang cakap tentang ikan bilis ni, ada macam-macam menu popular yang menjadi kegemaran ramai dalam kalangan masyarakat di Malaysia, khususnya bagi puan-puan dekat rumah sana. Jadi kami nak kongsikan 2 menu hari ini bersama dengan Puan Nurul Fidia Boni Yamin, iaitu selaku pemilik Dulang Raja Titi DI Jaya. Hello, Assalamualaikum Puan Nurul. Waalaikumsalam Fiza. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari, sihat ke tu? Alhamdulillah sihat. Okey, saya sebenarnya teruja tau dengan menu yang pertama ni, tapi saya tak nak sebut. Apa kata Puan Nurul yang kongsikan menu kita yang pertama ni? Silakan. Okey, boleh. Hari ni kita akan masak, saya akan persembahkan menu tradisional iaitu pucuk manis masak lemak putih.
Okey. Sebab kadang-kadang kan kita ikan bilis ni kita boleh gunakan sebagai bahan utama atau kita boleh gunakan sebagai bahan perencah yang menaikkan lagi keenakan masakan tu kan. Kita terus kongsikan bahan-bahannya dan resepi ni, Puan Nurul. Okey, baik. Silakan. Untuk pucuk lemak pucuk manis. Okey, untuk pucuk lemak manis. Pucuk manis masak lemak putih. Okey, pertama kita masukkan air. Okey, lepas tu masukkan ikan bilis. Saya sudah tumbuk sikit ikan bilis supaya lagi sedap. Masukkan juga bawang yang dah di blend. Lepas tu? Lepas tu masukkan santan. Okey. Puan Nurul, sambil kita masukkan bahan-bahan ni kan, sebab kadang-kadang kita nak kongsikan juga kepada penonton kita ni, ramai orang yang ambil jalan mudah. Dia dah tak guna dah ikan bilis ni ditumbuk-tumbuk. Ramai kadang-kadang guna cube je ikan bilis ni. Tapi apa perbezaannya jika kita menggunakan ikan bilis yang kita tumbuk sendiri dengan cube yang sedia ada tu, Puan Nurul? Kalau kita guna ikan bilis, dia rasa lagi sedap, lagi original lah ikan bilis dia. Kita nak pilih ikan bilis pun ada cara dia. Kena pilih ikan bilis yang lebih putih. Lepas tu ikan bilis tu kalau kita nak masuk dalam kuah lemak, elok yang dah dibelah. Okey. Dah bersih, dah tak ada perut, dah tak ada tulang. Kadang-kadang kita nak beli ikan bilis ni pun kita kena cium juga bau dia kan. Ada setengah tu dia ada cium bau dia. Cuba patahkan sikit. Kalau yang senang patah, itulah yang segar. Kalau yang susah patah tu mungkin yang dah yang lama lah. Okey. Mudah je kan sebenarnya kalau kita lihat cara untuk kita buat masak lemak pucuk manis ikan bilis ni, kita jadikan ikan bilis ni sebagai bahan rencah untuk menaikkan lagi kemanisan masak lemak tu. Betul ke Puan Nurul? Betul. Puan Nurul, ini makan dengan apa sedap ni agaknya? Lapar pula saya. Kalau pucuk manis masak lemak ni, elok ada sambal. Sebab tu saya sekejap lagi akan tunjuk cara masak sambal garing sesuai dipadankan dengan pucuk manis masak lemak putih. Dan makan dengan nasi putih lah. Memang selera kampung. Kalau bulan puasa sangat sesuai lah untuk membangkitkan selera. Okey. Itu gu dia kan. Kita nak kongsikan pula ikan bilis garing jengkol ni. Ada mungkin orang tak tahu jengkol tu apa. Contohnya kawan saya tadi tanya, jengkol tu, dia baru tahu. Jengkol tu maksudnya jering. Okey, kita kongsikan kepada penonton cara-cara untuk kita buat bilis garing jengkol ni, Puan Nurul. Okey. Untuk masak sambal garing bilis jengkol ni sangat simple. Pertama kita tumis dulu, masukkan minyak. Goreng dulu jering. Goreng sampai garing. Lepas tu kita toskan. Jering ni jering tua ke jering muda? Saya prefer jering tua. Okey. Goreng biar rangup biar golden sikit. Lepas tu kita goreng pula ikan bilis. Okey. Ikan bilis pun digoreng asin dan ditoskan juga. Puan Nurul, kalau kita nak tengok resepi pertama dengan kedua ni berbeza. Yang ini hero-nya memang ikan bilis kan. Jadi kalau kita tengok ikan bilis yang diguna pakai ni saiznya pun sedikit besar. Jadi memang elok pakai yang besar ke ataupun kadang-kadang orang suka pakai ikan bilis mata biru lah. Ada macam-macam jenis kan? Macam mana tu? Yang tu bergantung minat setiap orang lah. Kalau jengkol sebab kita dah potong slice, saya prefer yang besar sikit dan yang telah dipotong, yang dibelah lah. Jadi dia pun nampak terkata potongan dengan jengkol lah. Okey. Puan Nurul, saya nak minta tolonglah kepada Puan Nurul untuk beri sedikit tips kepada penonton-penonton kita. Kadang-kadang kan kita ni suka makan ikan bilis goreng. Tapi ada ikan bilis tu yang kalau kita goreng kan dah macam ni, dia tak rangup. Dia jadi macam dia tak crispy orang katakan. Macam mana caranya tu? Okey, macam ni. Ikan bilis ni first kita kena cuci bersih-bersih dan toskan bagi tak ada air betul-betul. Lepas tu nak goreng pula, minyak harus panas dulu betul-betul. Tapi bila kita dah masukkan ikan bilis, jangan lupa perlahankan api. Kalau terlalu panas, nanti dia akan hitam, akan hangit lah. Dan itu yang jadi lembik-lembik tu Okey. Puan Nurul, saya kira ramai dah teruja nak tengok ataupun nak rasa menu-menu yang dikongsikan oleh Puan Nurul ni. Jadi bagi mereka yang rajin, mereka boleh cuba sendiri kat rumah. Tapi mungkin yang tak berkesempatan, bagaimana cara untuk mereka pergi untuk merasa air tangan Puan Nurul sendiri? Okey, boleh datang ke restoran kami, Restoran Dulang Raja, PTBI Jaya. Kami beroperasi setiap hari dari pukul 12 tengah hari sehingga 11 malam.
Okey, jadi boleh pergi cakaplah nak cuba resepi yang Kak Wanita hari ni tu, boleh? Boleh. Okey. Bulan puasa ni memang sesuai sangatlah makan sambal garing, bilis jengkol. Boleh kita masak siap-siap, lepas tu simpan untuk sahur. Jadi kadang kita tak lalu nak makan. Jadi kalau ada sambal garing ni, mungkin boleh membangkitkan selera waktu pagi kan. Betul tu. Terima kasih banyak-banyak Puan Nurul dah berkongsi resepi, kongsi juga idea apakah menu yang boleh disediakan untuk isi keluarga menjelang Ramadan nanti. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sama-sama Riza. Ya, okey. Baiklah penonton, itu tentang resepi menu ikan bilis yang kami kongsikan kepada anda. Kami bawakan bukan saja menu daripada antarabangsa tetapi juga antara menu-menu yang cukup popular di Malaysia. Baiklah, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini bersama dengan Hawa.